Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita ini sebagai seorang pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan. InsyaAllah pada hari ini saya meminta para pelajar tahun 5 untuk membuka buku teks kafa pelajaran akidah, buku teks kafa pelajaran akidah tahun 5 pada muka surat 58. Baik, kita masih lagi membincangkan tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul, dan pada hari ini kita masuk pada sifat al-baladah. Al-baladah artinya bodoh ataupun jahil. Bodoh atau jahil. Baik. Mustahil para Rasul itu bersifat al-baladah, iaitu bodoh. Maknanya akal kita tidak boleh menerima sama sekali bahawa Rasul-Rasul yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-baladah, bodoh. Takkan Allah Ta'ala nak pilih orang yang bodoh untuk menjadi Rasul. Sudah tentu Allah Ta'ala akan memilih di kalangan mereka yang terbaik. Bukan sekadar terbaik dari sudut akhlaknya, tetapi terbaik dari segi ilmu pengetahuannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Rasul yang bersifat bijaksana. Al-fatanah, bijaksana. Cerdik dan bukan pelupa, bukan bodoh, bukan dungu. Dalam bahasa yang lain tersebut. Sebab itu, wajib pada akal kita menerima bahawa Rasul itu adalah di kalangan orang-orang yang al-fatanah, artinya yang bijaksana. Bijak dalam segala urusan. Bijak dalam segala pengurusan, bijak dalam segala tindakannya. Baik, mereka mampu menjelaskan segala persoalan yang ditimbulkan oleh umatnya dan membuat keputusan yang tepat. Itu kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasul-Rasul dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku ke atas umatnya. Kesan dari itu, umatnya akan mempercayai mereka serta membenarkan kerasulannya. Hasil daripada kebijaksanaan itu menyebabkan umat akan mempercayai akan kebolehan yang ada pada Rasul tersebut serta membenarkan akan kerasulan tersebut kerana Rasul yang bijak. Baik, setiap orang Islam wajib beriman dan beriman bahawa para Rasul tidak bersifat al-baladah, iaitu bodoh, tetapi bersifat al-fatanah, iaitu bijaksana. Maknanya setiap orang Islam wajib memperakui bahawa Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-fatanah. Mustahil mereka bersifat al-baladah. Baik. Itulah sifat yang mustahil yang keempat yang tidak sepatutnya ada pada Rasul. Rasul wajib bersifat al-fatanah, iaitu bijaksana. Sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi SAW. Walaupun beliau masih belum diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul, tetapi bijaknya Nabi ketika menyelesaikan permasalahan ketika berlaku runtuhan Kaabah akibat banjir yang besar. Kabilah-kabilah Arab ketika itu bertelingkah memperakui bahawa kabilah mereka lah yang paling layak untuk memegang batu Hajarul Aswad itu untuk diletakkan ke tempat asalnya. Akhirnya mereka bermesyuarat untuk melantik seorang hakim bagi menyelesaikan permasalahan tersebut, pertelingkahan mereka tersebut, dengan menetapkan siapa yang terdahulu di pagi esoknya, subuh esoknya, siapa yang dahulu masuk ke Masjidil Haram, ke Kaabah, dialah akan menjadi hakim.
dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi orang yang pertama masuk ke Kaabah untuk beribadah pada pagi itu, lalu Nabi dilantik untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan masalah mereka. Nabi telah membuat keputusan yang bijak. Bagaimana Nabi yang mengangkat batu tersebut diletakkan di atas kain sarbannya, di atas kain sarbannya, lalu diperintahkan kepada semua kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah tersebut memegang bucu-bucu kain tersebut untuk dibawa ke tempat asal batu Hajarul Aswad itu untuk diletakkan. Kemudian Nabi sendiri yang mengangkat batu tersebut ke tempat asalnya. Jadi semua ketua-ketua kabilah dan kabilah-kabilah Arab bersetuju di atas tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bijaknya Nabi menyelesaikan masalah. Itulah kebijaksanaan Rasul yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul-Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu, iaitu sifat mustahil yang keempat pada Rasul itu, iaitu Al-Baladah pada muka surat 58 ini. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.